Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam sejahtera. Selamat tengah hari, selamat berjumpa lagi kepada para penonton yang dihormati sekalian. Kita kembali lagi bersama dengan rancangan Stand Hang Tam. Ini adalah salah satu rancangan yang sentiasa bersama dengan para penonton setiap hari Isnin hingga semenjak jam 1 hingga ke jam 1.30 tengah hari, dalam sekitar 30 minit seminggu yang kami selalu bersama dengan para penonton. Ini adalah salah satu rancangan yang sentiasa membawa pengajaran ataupun ceramah agama ataupun khutbah dari masjid masing-masing yang dirakam oleh kami anggota Tibu Sebelah Jalak untuk menyampaikan kepada para penonton, khususnya kepada kaum wanita yang ada di rumah masing-masing. Khutbah hari ini yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Kado dengan tajuk yang berbunyi Anak dan Kehidupannya, yang kami telah buat rakaman dari Masjid Darussalam, Kota Baru Daerah Raman, Wilayah Jalak. InsyaAllah kita memerhatikan dengan persungguhan supaya kita dapat membela anak kita untuk menjadi anak yang soleh dan yang solehah yang boleh menjadi hadiah yang paling besar sekali di dunia dan di akhirat. Jangan kita pergi ke mana-mana. Terus lagi bersama dengan kami, rancangan Stand Hang Tam. ช่องเดียวและช่องแรกของเมืองไทยกับการนำเสนอรายการและข่าวสารภาคภาษาลายู24 ชั่วโมงเริ่มออกอากาศแล้ววันนี้ผ่านดาวเทียมระบบ C band คลื่นความถี่ 4160.125 ซิมโบเรต 2530 Polarity H แนวนอนแจ้งผลการรับชมได้ที่ 073-203-585 ร่วมสร้างสรรค์โดยกรมประชาสัมพันธ์และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Sidang Jumat yang dikasihi sekalian, mula-mula sekali saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada hadirin Jumat yang dikasihi sekalian, sama-samalah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Mudah-mudahan kita akan mendapat kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Sidang Jumat yang dikasihi sekalian, mimbar Jumat kita pada hari ini, marilah sama-sama kita perhatikan satu tajuk yang penting bagi kita semua, iaitu mengenai anak-anak dan masa depan hidup mereka. Oleh kerana anak-anak adalah amanah Allah yang diserahkan kepada kita semua, disuruh kita mendidik dan menjaga supaya mereka jadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Oleh itu, marilah sama-sama kita berfikir masa depan hidup mereka. Ke manakah kita akan membawanya? Ke lembahkah atau ke bukit? Islam atau bukan Islam? Dan kalau kita salah didik mereka, dan kalau kita salah asuh mereka,
kita akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita juga akan menyesal apabila kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Dengan sebab itu, agama Islam sangat-sangat mengambil berat tentang didikan kanak-kanak sejak dari kecil lagi. Disuruh kita mendidik anak-anak secara Islam supaya mereka jadi seorang Muslim yang taat dan bertakwa kepada Allah apabila mereka besar nanti. Dan kalau kita didik mereka dengan baik dan kita pula memberi pelajaran yang cukup, khususnya pelajaran agama, insya-Allah anak-anak kita akan hidup selamat dan menjadi hamba Allah yang patuh dan taat kepada perintahnya. Berarti kita telah menyempurnakan satu kewajipan sebagai hamba Allah yang menerima amanah dari Tuhannya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Suratul Al-Anfal ayat yang ke-28. Yang bermaksudnya, dan ketahuilah bahawa harta dan anak-anak kamu itu yang tidak lain adalah satu ujian, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahawa anak-anak yang kita kasih dan sayang itu adalah satu ujian daripada Allah. Dan kalau kita berjaya menempuh ujian ini, iaitu kita membela dan mendidik anak-anak secara yang disuruh oleh agama, maka balasan di sisi Allah ialah pahala yang sangat besar. Oleh kerana ibu bapaklah bertanggungjawab di atas baik dan buruk anak-anaknya, bahagia atau celaka nasibnya lagi akan datang. Dan kalaulah anak-anak kita diberi pelajaran agama secara bersungguh-sungguh, dan kita pula memberi pendidikan dan asuhan secara Islam, maka apabila ia besar nanti, anak-anak kita akan menjadi anggota masyarakat yang berguna serta patuh kepada agama. Akan tetapi sekiranya kita cuai, kita tidak memberi pelajaran agama kepada mereka, manakala ia besar nanti, kucak-kacirlah hidupnya dan rusaklah peribadinya. Dengan yang demikian, kitalah akan memikul tanggungjawab mengatasi masalah yang dihadapinya. Nabi SAW bersabda yang berbunyi, Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, yang bermaksudnya tiap-tiap anak yang dilahirkan di atas fitrah suci dan bersih, maka kedua ibu bapaklah yang menjadikan mereka Yahudi, Nasrani atau Majusi. Sidang Jumat yang dikasihi sekalian, di dalam Al-Quran, ayat yang mula-mula diturunkan oleh Allah ialah Iqra, iaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sidang Jumat yang dihormati sekalian, di dalam ayat ini ada beberapa bahagian yang menyentuh kehidupan kita sebagai manusia. Satu daripadanya ialah pendidikan. Pendidikan di sini ialah pendidikan agama, di mana ia menjadi anak kunci keselamatan hidup kita di dunia dan juga di akhirat. Maka ilmu pengetahuan yang lain adalah menjadi kekuatan dan kemajuan kita di dunia sahaja. Oleh itu, memberi pelajaran dan ilmu agama kepada anak-anak adalah merupakan satu tanggungjawab yang sangat berat di atas bahu setiap ibu bapa. Lebih-lebih lagi di zaman ini,
Di hari ini di mana suasana dan pengaruh dengan kemajuan dunia sehari demi sehari bertambah hebat dan mendapat sambutan dari ibu bapa yang tidak memikirkan akibat buruknya yang akan terjadi kepada anak-anaknya bila mereka besar nanti. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, di hari ini ilmu agama tidak menjadi tumpuan lagi bagi setengah-setengah ibu bapa, kerana mereka lebih mengutamakan ilmu dunia semata-mata, sehingga anak-anaknya tidak tahu tentang hal agamanya. Dan ingatlah bahawa Islam tidak melarang dan Islam tidak menyekatkan seseorang itu menuntut ilmu dunia ke peringkat tinggi. Dapat menjadi orang besar, dapat menjadi pegawai kerajaan, dapat makan gaji kerajaan dan dapat peringkat tinggi dalam pekerjaan. Tetapi Islam menjadi musuh terhadap orang Islam yang tidak tahu dan jahil tentang agamanya, sehingga tidak pandai membaca Al-Quran, tidak pandai membaca doa, tidak tahu nak membeza yang mana Islam dan yang mana bukan Islam, yang mana halal dan yang mana haram, yang mana suruh dan yang mana larang. Oleh itu ibu bapa adalah berkewajipan mendidik anak-anak supaya jadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dan dapat pula anak-anak kita menyambung dan membawa agamanya setelah kita mati. Nabi SAW bersabda yang berbunyi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, yang bermaksudnya setiap kamu adalah sebagai pemimpin dan setiap pemimpin akan bertanggungjawab terhadap mereka di bawah kepimpinannya. Berkata ulama, cubalah kita bayangkan ketika kita berada di padang mahsyar, di mana ketika itu anak-anak kita berjalan di padang mahsyar, matanya buta adalah disebabkan ia buta akan agamanya. Dan di masa itu juga anak-anak kita akan diheret pergi ke neraka. Dan ketika itu juga anak-anak kita akan merayu kepada Tuhannya dengan kata, wahai Tuhan kami, itu ayahku, itu ibuku, wahai Tuhanku, sebelum kamu melemparkan aku ke dalam api neraka, lemparkanlah orang tua kami terlebih dahulu, kerana mereka tidak pernah mengasuh dan mengajarkan kami tentang agamamu, sehingga kami tidak kenalkan kamu, tidak kenal Nabi dan Rasulmu, dan tidak tahu apakah kewajipan kami terhadap agamamu. Itulah gambaran dan rayuan seorang anak yang berada dalam kesusahan dan ketakutan, kerana pada hari itu masing-masing membawa diri, masing-masing melepaskan diri. Mereka tidak kenal lagi ayahnya, tidak kenal lagi ibunya, kerana di masa itu masing-masing melepaskan diri dari azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu marilah sama-sama kita menunaikan amanah Allah ini dengan kita mendidik dan memberi pelajaran agama kepada mereka. Mudah-mudahan apabila kita mati kembali kepada Tuhan nanti, maka anak-anak kita lah dapat membantu dan menolong kita di masa kita berada dalam kubur, di masa kita berhajat doa dari orang yang hidup, yaitu anak yang soleh. Sebagaimana Nabi SAW bersabda yang bermaksudnya, apabila seorang manusia itu mati, maka putuslah segala amalannya, melainkan 3 perkara yang sampai kepada si mati. 1, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang diajarkan. Yang 3, anak yang soleh yang mendoakan baginya, yaitu di masa ibu bapa berada di alam kubur, berhajat bantuan daripada orang-orang yang hidup. Akhir sekali, marilah sama-sama kita berusaha dan menjaga supaya anak-anak kita tidak kehilangan nikmat yang besar ini, yaitu nikmat iman dan Islam.
Dan kalau mereka hilang nikmat ini dengan sebab kita cuai tidak menjaga dan mendidik mereka, maka kita juga akan menerima balasan daripada Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksudnya, ya hormatilah anak-anak kamu dan didiklah mereka. Allah akan memberi rahmat seseorang yang membantu anak-anaknya sehingga anak-anaknya itu dapat berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang dikeluarkan oleh At-Tabarani. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah para penonton yang dihormati sekalian, bagaimanakah demikian tadi para penonton pun sudah ikuti satu khutbah yang telah disampaikan oleh Ustaz Ahmad Kado dengan tajuk yang berbunyi anak dan kehidupannya. Bagaimanakah yang kita mesti membelakan mereka itu untuk menjadi anak yang soleh dan anak yang solehah, oleh kerana anak yang soleh dan anak yang solehah itu boleh menjadi hadiah yang paling besar sekali kepada kita semenjak di atas dunia maupun di akhirat nanti. Dan anak yang solehah itu boleh menyelamatkan kita daripada keseksaan ataupun daripada azab di dalam barzakh nanti. Nabi SAW telah bersabda di dalam hadis yang berbunyi, 3 perkara yang akan bersama dengan kita hingga kelamaan. Yang pertama sekali, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, sedekah jariah. Dan yang terakhir sekali, anak yang soleh. Oleh itu, membelakanlah kita anak kita untuk menjadi anak yang soleh supaya boleh menjadi harta ataupun boleh menjadi hadiah yang paling besar sekali kepada kita di dunia dan di akhirat nanti. Semoga kita dapat keperjayaan semenjak di dunia ini. Baik para penonton yang dihormati sekalian, khutbah itu tadi yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Kado dari Masjid Darussalam Kota Baru, daerah Raman, wilayah Jala. InsyaAllah minggu hadapan dari masjid manakah yang kami akan merakamkan. Boleh para penonton, kalau anda ingin kami buat rakaman khutbah dari masjid anda, boleh menghubungi kami mengikut alamat yang anda sedang nampak di kaca TV waktu sekarang ini. Pada saat ini saya dan anggota TV sebelah Jala mesti berpisah hanya setakat ini dulu saja. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada peluang yang akan datang. Akhiri dengan lafaz yang mulia kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.